saudara Shah Alam terlambat sikit pagi ni. Terlambat tu yang tertinggal buku tu. Sebab tak sempat dah nak ambil. Kalau balik rumah ambil buku lagi lambat. Dan sebab daripada semalam duduk Shah Alam. So tadi main daripada Shah Alam, tertinggal buku. Baik ibu, saya tanya dulu muka surat berapa kita nak habis? 225 betul kan? So hari ni kita akan masuk 225 dan perabihan insya-Allah. Baik, sikit lagi. Jom kita start dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semalam pagi saya kuliah dekat surau. Surau tu namanya Surau Ar-Rawdah juga. Surau Ar-Rawdah, Impian Makmur, Kajang. Hari ni Surau Ar-Rawdah, Bukit Mahkota. Ar-Rawdah jugalah. Kata orang nasib baik. Kalau kata silap yang kemarin main sini, yang ke sana harum jugalah. Sebab kemarin semalam sampai ke Shah Alam. Baik, ibu hari ni insyaAllah kita perhabis. Dan kita akan khatam buku ni setelah berapa tahun ibu? 4 tahun? 5 tahun? Start 2018. Katalah 2020 dengan 2021 tu kita on off lah kan. Dalam 1 tahun 2 lah kita kata. So 4-5 tahun jugalah kita katakan kan. Tolak-tolak sikit dalam 3 tahun lebih lah macam itulah. Tolak daripada pandemik. Hari ni kita masuk tajuk ataupun topik menjaga maruah diri. Muka surat 225. Yang ni ibu pada topik yang terakhir, bab 10, kunci syurga itu milikmu. Yang mana kita dah belajar Nabi SAW melalui hadis yang sahih, muka surat 216 kita dah tengok ada beberapa tips yang Nabi beri kepada kita. Iaitu apabila idza sallatil mar'atu khamsaha, bila dia solat 5 waktu. Wa shamat syahraha, bila dia berpuasa bulan Ramadan. Spesifik kepada Ramadan sebab apa ibu? Sebab Ramadan adalah puasa yang difardukan atau diwajibkan. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dan apabila dia memelihara kehormatan, maruah diri dan kesucian diri dia. Yang keempat, wa ata'at zawjaha, dan juga dia mentaati suaminya, maka qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka masuklah kamu daripada mana-mana pintu syurga syi'ti yang kamu nak. Kita sendiri pilih. Okey? Baik, so hari ni kita masuk menjaga maruah diri ibu. Bererti pada topik ataupun pada tips yang ketiga Nabi bagi pada kita. Wa hafizat farjaha. Kita dah bincang kenapa solat 5 waktu. Kita dah bincang kenapa puasa Ramadan. Hari ni kita nak bincang wa hafizat farjaha, menjaga maruah diri atau menjaga kemaluan diri. Baik, menjaga maruah diri. Menjaga kemaluan dari perbuatan zina.
merupakan salah satu daripada perkara yang dapat menjadi sebab kepada masuknya seseorang wanita ke dalam syurga. Perbincangan panjang lebar telah dibahaskan dengan terperinci dalam buku ini berkaitan penjagaan maruah diri seorang wanita. Nanti kita habis, insyaAllah saya akan recall sikit balik apa kita dah belajar 10 topik. Dan lihat ibu-ibu, perhatikan apakah yang penulis ini datangkan kepada kita, bagaimana maksud menjaga maruah. Menjauhi zina bukanlah tertumpu semata-mata pada perbuatan bersetubuh dengan yang tidak halal baginya. Bahkan ia termasuk melakukan apa sahaja perbuatan yang menghampirkan seseorang kepada zina. Kerana larangan dari Allah SWT datang dalam bentuk perintah menjauhi segala perbuatan yang menghampirkan diri kepada zina. Saya akan syarah sekejap lagi. Bukan semata-mata larangan dari melakukan zina. Baik. Apa maksud perenggan ibu? Kalau kita tengok daripada surah Al-Isra ayat yang bawah tu ibu, surah Al-Isra ayat ke-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Baik. Cuba tengok ibu-ibu, wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu, kana fahishatan, adalah satu perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Baik. Apa yang nak disebut dekat sini ibu-ibu yang dimuliakan? Tadi penulis menyebutkan apa? Menjauhi zina bukan semata-mata tertumpu kepada bersetubuh pada jalan yang tidak halal. Bukan fokus zina tu apabila bersetubuh saja. Tetapi menjauhinya lebih awal pada perkara-perkara yang mendekatkan kepada zina. Itu maksud dia. Sebab tu ayat Allah SWT dekat sini ibu, bukan wala taznu, bukan jangan berzina. Tetapi ayatnya adalah jangan mendekati zina. Berarti apa? Jangan mendekati perkara-perkara yang mendekatkan kamu, menyebabkan kamu jatuh dalam penzinaan. So, apa maksud ayat dekat sini ibu? Nak bagi tahu Allah Ta'ala bukan sekadar melarang zina, tetapi melarang proses-proses yang boleh menyebabkan kepada zina. Dan subhanallah cantiklah bila kita pilih lepas habis buku ni kita akan belajar surah An-Nisa, surah An-Nur. InsyaAllah surah An-Nisa tak tahu berapa tahun dah habis minggu kan. Surah An-Nur pun semalam minggu lepas saya habis dekat satu surau, satu masjid Sayyidina Hamzah Batu Muda kat Batu Kif. Surah Al-Mulk 30 ayat kan ibu? 30 ayat bermula daripada 2019. 2018 kot. Batu PKP samalah. Lepas tu masa dulu, masa saya duduk kerja, alternate lah. Ada bulan saya boleh pergi, ada bulan saya tak boleh pergi. Kira baru full time ni, setahun ni lah. Habislah 30 ayat. Tak nak boleh habis 30 ayat. Bayangkanlah surah An-Nisa tu tak tahu lah ibu kan. Ada satu surah saja nak impian, tak apalah Ustazah kita pilih surah Al-Baqarah. 286 ayat ni aja. Tak apalah Ustazah, sebab kita tak ambil lagi surah-surah panjang kan. Tak apalah, tapi kena bagi tahulah kata lambat lagi ni nak habis kan. Jangan expect laju tau. Tanpa saya mengajar tafsir lambat sikit. Tak apa Ustazah, kita mengaji juga Al-Baqarah. Okeylah. So, kalau kita tengok ibu, buku yang kita kaitkan hari ni, maksudnya kita belajar dalam tempoh nak habis dah ni, buku tentang wanita dan surah An-Nur yang kita akan masuk nanti insya-Allah mungkin bermula bulan depan ataupun awal tahun 2023. Surah An-Nur adalah surah yang sepatutnya diajarkan kepada para wanita. Kata Nabi SAW, "Allimu nisa'akum surah An-Nur." Ajarkanlah wanita kamu surah An-Nur. Bukan maksud orang lelaki tak payah mengaji. Semua kita kena mengaji 114 surah tu. Tapi sebab ada spesifik perkara yang ada di dalam surah An-Nur yang dikaitkan dengan wanita. Sebab itu ada hadis yang mengatakan Nabi sebut "Allimu nisa'akum." Ajarkanlah wanita kamu surah An-Nur.
Sebab apa? Sebab ada dalam surah An-Nur tu perkara-perkara yang mendekatkan kepada zina. Jadi perempuan kena jaga macam mana. Tapi bukan perempuan saja, laki pun kena jaga. Kadang-kadang kita dengar ibu-ibu, orang perempuan kena tunduk pandangan, orang lelaki kena tunduk pandangan, orang perempuan kena jaga kemaluan. Betul kan? Macam orang perempuan kena jaga maruah, orang perempuan kena jaga kesucian diri, orang perempuan kena malu, orang lelaki kena tunduk pandangan. Tak, dalam surah An-Nur, orang lelaki pun kena tunduk pandangan dan juga jaga kemaluan. Orang perempuan pun kena tunduk pandangan dan jaga kemaluan. Berarti fair and square. Dia tak ada orang lelaki hang tunduk, orang perempuan hang jaga. Tak. Orang lelaki pun kena jaga, orang perempuan pun kena tunduk. So kenalah kaitan dengan kita akan masuk nanti surah An-Nur insya-Allah. Jadi apa maksud wala taqrabuz zina? Jangan mendekati zina, berarti jangan buat perkara-perkara yang boleh mendekatkan kamu kepada zina. Saya ambil contoh satu ibu-ibu secara ringkas sebelum kita masuk perenggan yang berikutnya. Antara sebab tu penulis tulis tadi, zina, menjauhi zina bukanlah tertumpu kepada menjauhi bersetubuh pada jalan yang tidak halal, tapi proses yang membawa kepada zina. Contoh ibu-ibu, maaf saya sebut, kalau kita ni mungkin contoh ni tak orang kata apa, tak realistik dah lah dengan ibu-ibu. Barangkali mungkin kebanyakan ibu-ibu yang sudah tidak bekerja, tapi kita kena pesan ke anak-anak kita. Sebagai misal, orang yang bekerja tak sama ada lelaki ataupun perempuan, menjaga ikhtilat ataupun pergaulan di tempat kerja. Kita pergi kerja, kita tetap isteri orang, betul kan? Kita pergi kerja, kita tetap suami orang. Jadi mesti kena jaga maruah di tempat kerja. Apa yang berlaku kadang-kadang tepuk tampak di tempat kerja. Alah tak apa, tampak berlapik. Kan? Ada kira hak berlapik tu je. Tetapi adab sebagai seorang wanita, maruah sebagai seorang lelaki yang menjadi suami orang, kemaluan jangan fikir kemaluan farah semata-mata. Kemaluan adalah maruah. Kan? Dan hari ini antara perkara yang menakutkan juga ibu-ibu, kalau anak-anak kita main media sosial, menari-nari di dalam TikTok, pakai tudung tapi menari-nari dalam TikTok. Ya, ini satu trend yang sangat tidak sihat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa? Wala taqrabuz zina, jangan mendekatkan diri kepada zina. Bukan jangan berzina. Apa sahaja perkara yang boleh membawa kepada zina. Contoh tadi saya sebut pergaulan di tempat kerja, kena hadkan. Jangan melawak lebih-lebih. Jangan puji bini orang tu elok-elok sangat. Dan di rumah tak puji. Di rumah bantai lagi ada lah. Bau bawang kan? Contoh. Di tempat kerja boleh puji pula. Lawa hari ni, dah terbalik dah tu. Sepatutnya di rumah lah yang puji. Kan? Tegur bini tak apa. Tegur isteri. Yang tu yang sepatutnya kan, tegur lah. Kena wangi-wangi sikit. Bulan lepas saya ada ceramah Maulidur Rasul di masjid apa ibu Al-Khadijiyah bersama dengan Datuk Roshamna. Saya pun terkejut nak ceramah apa ni, sebab mula-mula dia faham saya kuliah Zuhur seorang-seorang je, tiba-tiba buat forum tak apa. Tapi saya rasa menarik apa yang Datuk Roshamna ni pesan, dan dia sangat lantang rupa-rupanya sebab dia asal dekat situ, dia asal kampung situ. Jadi dia kata bila masjid bagi dia peluang, dia nak bantai orang kampung tu. Maksudnya dia nak tegur lah. Betul, sebenarnya orang kampung yang sesuai nak balik untuk bagi tahu balik orang kampung dia kan, sebab dia membesar kat situ. Jadi dia tegur lah sikit. Ya, ni saya bukan merendahkan, sedikit sebanyak ada benda lah yang saya bersetuju. Dia kata orang perempuan keluar rumah pakai minyak wangi, jumpa lelaki pakai minyak angin. Saya pun fikir, betul juga kadang-kadang tu kan. Dia kata sepatutnya bukanlah kata di luar tu pakai minyak angin dah, tapi masa lelaki tak ada, tak apalah minyak angin, masa lelaki ada pakailah minyak wangi. Dia kata ni dah terbalik, orang perempuan keluar pakai minyak wangi, di rumah depan lelaki pakai minyak angin. Dia kata, saya pun fikir, pandai juga pesanan ni, logik juga kan. Okey, so perkara-perkara ni, sebab itu Islam melarang orang perempuan jangan pakai minyak wangi, jangan berwangi-wangian. Tak boleh pakai langsung ke? Dia sebenarnya ada beberapa pandangan lah ibu-ibu.
Tapi cukuplah untuk saya mengatakan minimalkan sangat. Cuma bila minimalkan sangat itu, kita tak ada KPI. Saya tak boleh kata minimal tu macam mana. 1 OZ ke, kurang lagi ke, tak ada. Benda tu tak ada. Tetapi as long as kita meyakini orang lain tak bau wangi kita tu, bolehlah nak pakai. Tapi kalau tanya saya kata pakai deodoran cukup. Deodoran cukup lah untuk menghilangkan bau kita daripada orang. Tak boleh juga kalau kita keluar dalam keadaan orang bau. Kalau duduk tepi dia ni, sekali lagi bau ni, kan? Kita duduk jauh-jauh pula. Itu dah tak selesa untuk public, untuk awam. Jadi pakai untuk menghilangkan, bukan pakai untuk mewangi-wangikan atau berwangi-wangi. Sebab apa? Sebab perkara itu antara perkara yang boleh menyumbang kepada zina. Sebab apa Islam tak bagi orang perempuan bercantik-cantik? Bercantik-cantik maksudnya terlampau cantik lah. Okey, pakai touch up sikit-sikit nak menghilangkan. Ini pun ada beberapa pandangan lah ibu nak. Saya pegang yang sederhana. Yang pakailah sikit bedak ke apa ke kan. Kalau tak pakai tu mungkin nampak pucat sangat ke. Tapi sangat sederhana lah, sangat sederhana. Sebab tu saya kata bila sederhana tu tak ada KPI dia. Okey. Sangat sederhana supaya nampak bila kita nak attend orang. Tapi jangan pakai cantik-cantik sebab cantik-cantik sangat. Yang cantik-cantik sangat tu waktu bila ibu? Dia rumah. Dia rumah pupung mulut merah betul-betul. Sekarang dah pakai mask kan, lagilah lega. Tapi sepatutnya maksudnya begitu. Tapi apa yang berlaku kadang-kadang terbalik. Dekat dalam rumah kita tak bersiap-bersiap. Dan di luar rumah kita comel lebih daripada dalam rumah. Lepas tu nanti bila kita ke tempat kerja, ada hati-hati yang jahat, hati-hati yang rosak dengan pandangan mata yang rosak, boleh berlaku hal-hal ini. Dan saya bercakap ibu dengan pengalaman yang realistik. Sebab memang saya pernah dapat call laki orang dengan isteri orang dah terlanjur di tempat kerja. Alhamdulillah. So sebab itu Allah tak pesan jangan berzina, Allah pesan jangan mendekati zina. Bererti apa-apa proses yang boleh menganjurkan atau menyebabkan kepada zina, pandangan mata, melawak-melawak, suara yang sengaja dilembut-lembutkan, dimanja-manjakan, pergaulan yang bebas. Kita hari ni kadang-kadang tak dapat lari daripada berhubung melalui WhatsApp di tempat kerja sebagai misal. Mungkin bos kita lelaki, betul tak? Ketua jabatan kita perempuan, kita lelaki kena raja dengan perempuan, orang perempuan kena raja dengan lelaki. Hadkan masa. Sampai pukul berapa saja boleh bincang pasal kerja. Kalau ikutnya sampai pukul 5, pukul 6 petang, habislah. Malam jangan bincang dah. Semua perkara-perkara tu sebagai seorang yang beriman mesti tekuni betul-betul. Supaya apa? Supaya tak membawa kepada zina. Wal'iyadzubillah. Yang ni, ya, ajar. Kau mengaji? Betul. Wallah ta'ala a'lam. Saya wallah ta'ala a'lam, saya nak kata berdosa tu, saya tak berani nak kata lah berdosa ke tidak. Tetapi sebab itu, kalau cerita tentang tilawah ni pun, tilawah taranum lah, especially taranum ni pun ada beberapa pandangan lah. Ada beberapa pandangan. Jadi disebabkan ada beberapa pandangan tu, saya memilih untuk boleh taranum. Tetapi doalah semoga yang mendengar itu tidak ada rasa yang berlebih-lebihan lah macam tu. Bila dia kagum sangat tu, sekali lagi dah boleh bawa kepada fikiran-fikiran yang lain tu, yang merisaukan. Tapi bukan tak boleh. Harus boleh je. Maksudnya boleh tak tilawah? Boleh. Boleh tak masuk pertandingan tilawah? Boleh. Sebab nak kata aurat wanita adalah suara tu, itu juga ada perbincangan ulama fiqh. Cuma daripada sudut dah sedapnya sampai ada sesuatu perasaan kepada lelaki, yang tu yang kita nak minta Allah Ta'ala pelihara lah. Tapi bila dah diperdengarkan kepada umum, agak sukar untuk kita mengawalnya. Itu asas dia kan. Itu asas dia. Kalau saya personally, untuk orang lain saya tak melarang.
ataupun saya tidak berpegang dengan pandangan yang tidak membolehkan, tetapi untuk saya taklah. Bukan tak tu pasal apa, sebab memang tak pandai taranum. Tak pandai kalau taranum hanyut perempuan. Saya tak mengaji taranum, jadi saya taklah taranum di hadapan lah, dia khalayak lah. Mungkin ada pandangan-pandangan yang dijernihkan yang menyebabkan sebahagian asatizah cenderung kepada pandangan-pandangan tersebut. Jadi perkara-perkara macam ni asal dia harus bibu. Jadi pandangan ikutlah dia pegang selagi mana yang dia yakini. Tapi kalau sebenarnya cara kita memilih pandangan antara salah satunya adalah apa yang boleh menyelamatkan diri kita. So, apa pandangan dia? Sebagai contoh lah ibu-ibu, niqab bagi kita bincang niqab lah, tapi ringkas je lah ni, ringkas je lah. Kalau niqab ni dia ada banyak pandangan, ada mazhab yang memang mewajibkan pun, menyuruh. Tapi kalau sampai kita dah biasa, bila kita biasa kita rasa selamat, betul tak ibu? Kita rasa selamat untuk memakai, why not? Sebab bila pakai orang tak renung ke arah kita, orang tak tengok kita lebih-lebih misalnya. Jadi kita pilihlah yang membuatkan kita rasa selesa bila kita kena keluar ke publik dan sebagainya. So itu atas pilihan yang boleh menyelamatkan diri kita. Dan pilihlah pandangan yang masyhur kita katakan, yang marjuk, yang tarjihkan, yang dipilih oleh para ulama lah. Okay. Yang kecil-kecil itu pandangan dia banyak. Cuma kena mengaji mereka lebih lagi ibu. Okay. So basically yang taranum tadi secara asasnya dibolehkan. Cumanya mungkin ada asatizah yang ada berpegang dengan pandangan membolehkan itu, berpegang dengan membolehkan. Personally untuk saya punya berpegang apa yang kita rasa menyelamatkan diri kita. Sebab fitnah ni kita tak tahu macam mana. Dan kita tak tahu hati mana yang ada rasa sakit, rasa rosak dan pandangan yang menyakitkan atau pandangan yang merosakkan. Dia tengok, dia dengar suara. Dia dengar suara, dia dah terbuai-buai misalnya. Lepas tu dia tengok rupa dah terbuai-buai. Yang tu yang kita takut tu proses-proses tu. Jadi ibu kita doakan semoga Allah selamatkan kita, selamatkan juga orang yang melihat kita dan mendengar daripada kita sesuatu. Baik ibu, jom kita sambung. Kerana naluri wanita sering tersasar dari jalan yang lurus. Naluri wanita jika tidak diiringi dengan ilmu agama maka sangat cenderung melakukan perkara-perkara yang merendahkan maruah dirinya. Benar, sangat-sangat benar ibu. Antara perkara yang sering dilalaikan oleh wanita dalam menjaga maruah. 1. Naluri wanita yang suka menghiaskan diri, membuatkan wanita suka bertabarruj tanpa mengira tempat. Padahal Allah dah mengingatkan daripada surah An-Nur, surah Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti mana orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Sikap ini, sikap bertabarruj atau sikap berhias-hias, bercantik-cantik yang melampau berarti di luar rumah. Di dalam rumah ibu-ibu, yang sepatutnya kita buat, kita tinggalkan. Terbaliklah. Yang sepatutnya bercantik-cantik di rumah, berwangi-wangi di rumah, tuang lah, nak rendamlah minyak wangi pun boleh kalau di rumah tu, betul tak ibu? Tapi terbalik. Dan ini kadang-kadang, minta maaf saya sebut, kadang-kadang ia tidak dijadikan rutin oleh pasangan di dalam rumah tangga. Ini masalah dia. Bila kita tak selalu, mungkin bila kita dah buat, saya baru nak masuk 10 tahun kahwin, jadi bukan mungkin ibu-ibu di hadapan saya sudah tentu perkahwinannya jauh lebih lama lah. Tapi daripada apa yang saya tengok daripada rumah tangga Nabi ibu, Nabi ni bukan isteri je bersiap jumpa Nabi. Nabi nak jumpa isteri Nabi pun bersiap. Nabi nak jumpa isteri Nabi gosok gigi. Bererti dua hala. Tapi hari ni kadang-kadang fokus kecantikan wanita. Wanita kena cantik. Wanita kadang-kadang ada jual produk. Saya pun malas nak sebutkan. Jual produk. Ni untuk tumpu pada orang perempuan. Saya cukup tak gemar ni ibu. Sebab seolah-olah orang perempuan satu-satunya objek yang perlu diperbetulkan. Orang lelaki semua tak ni. Saya tak ada, bukan masalah feminisme jangan salah faham lah. Orang liberal ustazah ni kan nak angkat wanita, tak. Tapi maksudnya bila menghalakan untuk membangunkan rumah tangga pada satu jantina sahaja, itu ternyata salah. Nabi berus gigi nak jumpa isteri. Berarti Nabi pun bersiap, bersihkan diri, bercantik-cantik, bersegar dulu sebelum jumpa isteri. Jadi maksudnya para suami pun kena ambil sunnah tersebut.
Jangan kata orang perempuan kena macam ni, orang perempuan kena macam ni, orang lelaki tak apa. Serabai pun tak apa. Tak boleh. Dua-dua pihak perlu membangunkan rumah tangga. Sama juga seperti mana seorang isteri perlu menjalankan tanggungjawab dia di rumah tangga, begitu juga seorang suami perlu menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami di dalam rumah tangga. Nabi ni, ibu-ibu, bukan Nabi sahaja balik bercerita. Nabi ada banyak cerita nak cerita, betul tak? Sebab Nabi keluar. Nabi ke medan peperangan, Nabi memimpin kerajaan negeri, kerajaan negara dan sebagainya. Nabi ada banyak benda nak cerita. Tapi Nabi bukan balik cerita sahaja dekat rumah. Nabi mendengar Aisyah bercerita. Yang mana hari ni kadang-kadang dah lah, tak larat dengar dah cerita. Nabi dengar ni, Nabi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita tentang 7 orang atau 10 orang, saya minta maaf saya tak ingat hadis tu. Tapi 7 orang atau 10 orang wanita. Lebih kurang lah, tapi ramai lah wanita. Maksudnya Aisyah dengar mereka cerita lah satu. Jadi Aisyah balik cerita kat Nabi. Hadis ni saya belajar, first time saya belajar masa saya master hari tu dulu. Hadis ni panjang ibu, berapa muka surat. Nak kata panjang cerita Aisyah tu, orang perempuan pula kadang-kadang. Bukan cerita dia pendek, betul tak ibu? Ada tak Nabi cut off? Dah lah cerita pendek dah lah, okey, conclusion dia apa? Tak ada. Nabi dengar Aisyah cerita nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 lebih kurang. Itu Nabi. Berarti bukan Nabi saja balik bercerita, tetapi Nabi mendengar isterinya bercerita. Which is perkara-perkara ini menjadi sunnah yang sepatutnya dibangunkan bersama antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Suami bercantik-cantik, isteri pun bercantik-cantik. Ini dah bila isteri cantik-cantik, maaf tabiat ke? Jadi bila perkara-perkara ni tidak dirutinkan ibu, dia menjadi kepelikan. Betul tak? Kepelikan. Tak pernah bersiap, tiba-tiba mulut merah pula hari ni. Kan? So, sunnah-sunnah seperti ini harus dibangunkan. Baik, so naluri wanita memang dia suka berhias, bercantik-cantik, tetapi mesti memilih tempat. Tempat yang paling dia bebas untuk bercantik-cantik di mana ibu? Di rumah kelaminnya. Di luar pada tu sekadarnya atau sederhana. Yang kedua, naluri wanita yang suka dipuji dan dikagumi kecantikannya membuatkan dia berpakaian tapi bertelanjang untuk menampakkan keindahan fizikal yang ada padanya, wal'iyadzubillah. Yang ni kita dah belajar juga dalam hadis yang sebelum ni ibu-ibu. Kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tetapi ibaratnya bertelanjang, wal'iyadzubillah. Kenapa ada situation yang begini ibu dalam masyarakat? Dia nak pakai, dia nak tutup, tetapi dia nak menampakkan dalam masa yang sama. Nak menampakkan bentuk badan, nak menampakkan warna kulit. Sebab tu nak kena pakai ketat-ketat, nak pakai jarang-jarang. Which is benda ini berselisih sama sekali dengan hadis Nabi dan juga apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Memang ada naluri kita nak suka orang puji cantik. Cantiknya dia, cantik tu ibu, boleh buat renyah sama telinga, betul tak? Orang puji, cantik kau hari ni, lain macam perasaan dia, betul tak? Kita memang suka dipuji. Tetapi siapa yang memuji itu juga penting. Kita tak mahu suami orang yang puji kita. Kita nak suami kita yang puji kita. Anak-anak kita ataupun mahram kita sebutkan yang boleh memuji kita. Yang kita sepatutnya menunjukkan kecantikan kita pada orang yang sebetulnya. Yang ketiga, naluri wanita yang gembira apabila disenangi teman-teman membuatkan dia ingin berwangian. Walaupun ketika keluar rumah, sedangkan agama melarang perkara tersebut, saya sebut dah juga, berwangi-wangian. Naluri wanita yang bersifat manja, kadang-kadang membuatkan wanita melunak dan memanjakan suaranya tanpa mengira dengan siapa dia berbicara. Yang ini juga ibu-ibu antara perkara yang menjadi ujian untuk orang perempuan. Daripada sudut wanginya, daripada sudut pakaiannya, daripada sudut hiasannya, daripada sudut suaranya. Maka ini perkara-perkara yang sepatutnya diperbetulkan. Kalau ada suara dia macam tu, nak buat macam mana ibu? Suara dia macam tu, nak buat macam mana? Tak apa, nak buat macam mana ada suara macam tu. Tetapi jangan dilembut-lembutkan, dilunak-lunakkan, dimanja-manjakan. Khususnya di hadapan lelaki yang bukan mahram.
Okey, ibu. Baik. Yang kelima, naluri wanita yang tidak begitu sensitif dengan dorongan seksual melalui pandangan mata seperti sensitifnya lelaki membuatkan dia tidak memahami runtunan nafsu lelaki. Sehingga kadang-kala dia bergaul dan tampil di hadapan lelaki dengan penampilan yang menggairahkannya. Ini juga kita sebut dah dalam hadis yang sebelum ini, ma'ilatun mumilatun. Wanita yang suka bergaul dengan lelaki dan membuatkan lelaki cenderung kepada mereka dengan cara menghias diri dan memperindah penampilannya. Ada sikap dia suka orang melihat dia, suka memberi perhatian kepada dia, ataupun dalam bahasa muda kita hari ni attention seeker. Betul ya ibu? Suka orang bagi perhatian. Jadi kena buat sesuatu yang lebih kreatif supaya orang cenderung. Maka ini juga ibu-ibu, seharusnya saya dan kita semua menjaga diri. Minta maaf saya sebut ibu-ibu. Kadang-kadang ada alasan macam ni juga. Saya pernah dengar lah alasan macam ni. Saya ni dah menopause dah. Kan? Tapi memang pernah ada orang tanya saya macam tu. Saya ni dah menopause dah. Maksudnya ada ke orang yang nak berkenan lagi? Tak ada dah. Kita tak tahu ibu-ibu, ya, nafsu ataupun pandangan mata yang jahat ataupun hati yang rosak ini boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Kita mungkin rasa aku ni dah tak lawa dah, aku ni dah tua dah. Itu pandangan kita. Pandangan mata orang yang ada masalah hatinya kan berbeza. Jadi tetaplah disuruh berhati-hati. Kehidupan wanita yang kurang sibuk dalam keadaan suami yang bekerja keras siang dan malam membuatkan wanita yang lemah imannya mudah berlaku curang di belakang suaminya dan darah mindanya yang kosong dan jiwanya yang merasa sepi. Yang ni tak busy, dirasakannya tak busy, tapi sebenarnya kalau kat rumah ni busy ibu kan. Banyak baca orang perempuan kat rumah ni kan. Tapi tak tahulah Allah Ta'ala alam dalam situasi ke-6 ni tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab, lalu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang sebaliknya. Ada satu kata-kata, saya tak ingat yang tu ulama mana sebut, tapi kata-katanya disebut begini. Kalau kamu tidak menyibukkan atau tidak memenuhkan masa kamu dengan ketaatan, maka masa kamu akan dipenuhkan dengan kemaksiatan. Dan memang begitu ibu-ibu realiti dia. Maksudnya apa? Kalau kita tak sibuk buat kebaikan, mesti kita akan disibukkan dengan buat keburukan dan kejahatan. Cuba tengok dan cuba lihat dalam kehidupan kita. Kalau kita tak buat benda-benda yang baik, dia akan tend to buat benda-benda yang lara ataupun yang tidak bermanfaat. Kalau kita tak baca Quran, masa lapang itu itulah masa yang kita sengkang tu ada. Kita tak baca Quran ke, tak dengar kuliah mengaji ke, tak baca kitab buku ke apa semua, kita nak buat apa? Saya lipat baju ibadah ibu. Ibadah dalam rumah tangga. Saya masak boleh jadi ibadah dalam rumah tangga. Tengok TV. Tengok TV harus ibu. Dia tak jadi ibadah. Dia tak jadi ibadah, dia jadi harus. Sebab dalam TV itu macam-macam dah lah kan. Tapi itulah ibu, itu antara ujian-ujian kita hari ni, betul tak ibu? Kan? Tak, jadi ustazah nak sebut tak boleh tengok TV ke? Tak, boleh tengok, tapi harus. Hukum dia harus. Dia bukan wajib, dia bukan sunat, dia bukan makruh, dia bukan haram, dia harus. Tapi daripada harus tu boleh jadi haram. Daripada harus tu boleh jadi makruh. Dia tak akan naik harus tu jadi sunat untuk tengok TV lah. Untuk benda lain boleh. Contoh mandi hukum dia apa ibu? Harus. Mandi hukum dia harus. Tapi dia boleh jadi mandi hukumnya sunat. Contoh mandi hari Jumaat, mandi hari raya. Dan mandi boleh jadi mandi yang hukumnya wajib. Contoh mandi bila kering daripada haid, mandi janabah, itu jadi mandi wajib. Kalau mandi harian, hukumnya harus. Apa maksud harus? Buat boleh, tak buat pun boleh. Buat tak dipuji, tinggal tak dikeji. Saya masa master ibu, kami ada belajar satu subjek. Subjek tu mengaji tentang benda-benda yang harus sahaja. Nak kata banyak benda harus ni ibu. Makan, asal dia harus. Makan asal dia harus.
Tapi kalau tak makan sampai boleh gastrik, boleh membahayakan kesihatan, nak tunggu buat apa lagi kan? Tak apa benda ni harusnya tak. Yang harus tu banyak dia boleh naik tingkatan hukum dia. Itulah senang cerita dia. So tengok TV pada ibu harus. Kita tengoklah cerita apa yang boleh membuatkan kita, dan tak ada cerita yang tengok yang tutup aurat elok, betul tak ibu? Yang tu kalau saya kata itu antara ujian kita hari ni kot yang terbesar. TV tak semestinya tengok cerita, tak semestinya TV lah ni ibu, betul tak? Dalam telefon ada. Ibu tengok tak berita 2 hari lepas, seorang ulama Kedah nama dia Pak Sumit meninggal. Kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya tak pernah serta kat mana-mana saya pernah jumpa Pak Sumit ni. Saya pernah jumpa Pak Sumit sebelum pandemik dalam 2017 atau 2018 macam tu. Abang saya bawa saya dengan suami saya pergi. So kita abang lah kata kita dah kahwin banyak tahun tak dapat anak lagi. So saya pergi dalam keadaan tak bawa apa-apa lah. Kita pun tak tahu sebab first time nak pergi. Mungkin nanti dia nak suruh kita bawa apa ke kan. Saja dah orang kata dia wali. Dan dia ni memang ulama besar. Jadi kita pergi jumpa lah. Jadi pergi jumpa ni saya tak bawa apa, mereka bawa beg dengan handphone biasa lah kan. Jadi abang saya kata jom kita pergi jumpa. Jadi dia keluar tu dia duduk cerita lah apa semua berapa tahun, apa semua kita apa. Dan dia masa tu beliau duk bagi banyak soalan, 3-4 soalan. Saya jawab semua salah. Sebab tak faham ibu. Beliau punya falsafah sangat tinggi. Yang tak boleh fikir lah. At that time memang macam apa benda ni dia nak bagi tahu kan. Tapi memang kadang-kadang sebahagian ulama ni, ataupun kalau dulu saya masa dekat mengaji dulu pun, kadang-kadang dia tak bagi jawapan terus. Dia suruh kita fikir dulu. Pimai kita pun tak nampak lagi ni. Saya ada seorang lecturer saya macam tu juga. Saya ingat dia dalam kelas master, dia bagi satu soalan, lepas tu kami duk debate jawapan. Okey, jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Dia tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia keluar. Saya panggil Prof. Lepas tu jawapannya apa? Prof tu sebut kat saya, kat kami semua, kamu budak master kan? Fikir lah. Assalamualaikum, dia keluar. So, ada sebahagian guru ni dia tak bagi jawapan. Dia langsung kita mengaji sendiri. Fikir lah, carilah jawapan. Hang buatlah R&D kan? Dia masa jumpa Pak Sumit ni ibu, dia pendekkan cerita, tak apalah ada soalan apa semua, dia bagilah amalan suruh buat apa semua. Antaranya saya share satu, antaranya dia suruh suami saya doa banyak-banyak masa khutbah Jumaat. So doa banyak-banyak waktu tu antara waktu yang sangat powerful. Di antara banyak-banyak waktu mustajab doa. So, kita suami masa sembahyang Jumaat tu, masa khutbah tu doa betul-betul. Lepas tu dia suruh solat sunat semualah, sedekah semua. Okay. Lepas tu dia kata baca doa ni. Okay, daripada Al-Quran ayat sekian. Kita hafal lah ayat tu, antaranya Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Tapi dia nak suruh buka Quran juga. Quran tak bawa ibu-ibu. Quran tak bawa. Tapi tak apalah, saya pun buat keluar telefon. Ayat apa? Lepas tu Rabbi la tadarni farda wa anta, dan beberapa doa lain lagi lah. So saya pun, dia kata tak bawa Quran lah. Tak bawa lepas tu. Tapi tak apa, dalam telefon ada Quran. Dalam tu orang tak pakai tudung pun ada dalam tu. Orang tak tutup aurat pun ada dalam tu. Hang tengok kat dalam tu, duk lalu kot dalam tu. Dalam tu hang buka Quran, maksudnya campur belaka dalam telefon tu dia kata. Hampa balik bicara Quran, baru mai balik. Kena memang. Memang kena. Saya pula memang jenis bertanya kan. Abang saya suami sini jadi baik, duduk diam dulu lah. Tak apalah kita balik lah kan. Jadi saya ni memang nak jenis tanya juga. Lepas tu kalau dalam ni tak boleh juga ke? Hang balik. Hang balik bicara Quran. Dia tak mau. Jenis nak murid ni nak bertanya juga kan. Kita bukan nak lawan. Lepas tu kena balik ambil juga ke bakso. Tapi dalam ni hang balik ambil Quran. Ada Quran baru mai balik dia kata. Sini sampai pukul berapa saat lagi aku nak rehat apa semua. Nak mai sebelum waktu ni. Kalau ada nanti mai pula.
Payah ibu nak dapat jadual jumpa Pak Su ni. Puluh start kereta. Lepas tu abang saya, kamu ingat dekat area rumah Pak Su tu ada seorang kawan abang. Jadi dia, ni nak pinjam Quran boleh tak? No, nak balik pokok senar pula, nak mai balik tak dan masa dia tu. Pergi pinjam Quran rumah orang. Bawa seorang satu. Tak apalah bawa Quran. Pipi dia kata, okey, tengok Quran ni semua-semua tulis doa ni. Tak bawa pena kertas pula. Ni apa dia ibu? Inilah guru. Sebab tu kalau dulu saya dekat kuis ibu, saya takkan buat nota. Saya akan tulis kat whiteboard hampa salin. Aku tak buat nota, tak buat slide. Sebab saya punya didikan dulu daripada mahal, daripada UIA saya ada lecturer begitu. Saya memang terdidik begitu. Maksudnya bukan bagi semua. Sebab tu nama pendidik. Educate. Macam mana Allah Ta'ala dengan sifat Ra mendidik kita, memberi ujian. Bukan bagi nikmat saja, betul kan? Allah Ta'ala bukan bagi nikmat je. Kadang-kadang bagi musibah. Itu education. Sebab Allah Ta'ala bersifat Ra, pendidik. Pendidik bukan bagi all the time benda yang seronok. Ada ujian-ujian. Itu didikan. Daripada ujian tu hang belajar apa? Belajar syukur. Daripada ujian tu hang belajar apa? Belajar sabar. Daripada menulis tu hang belajar apa? Paidok tulisan. Jangan bagi ada satu huruf gugur. Dah buka Quran, tulis ayat ni. Kita hafal dah, tapi takkan nak jawab hafal dah. Banyak jawab budak ni. Saya dah banyak jawab lah. Pak Sumi duk bagi 3-4 soalan tu, saya duk pula jawab. Salah. Hang fikir yang lain. Tak boleh fikir ni Pak Su. Menjawab. Tak tahu dah Pak Su, cik tak tahu jawapan. Tulis. Aduh, nak jawab lagi kau kena tulis Pak Su. Tulis lah. Aku suruh hang tulis. Lepas tu duduk lawan cari. Dah tak ada buku dah dah. Tak bawa buku. Tak bawa pen. Nak pergi mengaji tak bawa apa. Allah kena pula. Kebetulan orang belakang kami sampai. Dia tengok kami kena marah. Dia pesut suar pen dengan retak. Ambil. Tulis. Terima kasih nak. Ada dah. Pinjam orang belakang. Pinjam orang belakang pas semua. Lain kali nak main bawa Quran, bawa pen, bawa retak. Oh, baru tahu. Sebab dia nak bagi, dah nak main ambil tips. Tak terfikir. Pasal apa ibu? Sebab zaman lah ni kita dah tulis dalam ni, notes dalam ni, betul kan? Tak bawa lah pen dengan retak. Dan biasanya mana-mana beg saya memang ada nota buku kecil dengan pen. Tapi balik Kedah habis lempak semua, bawa ni seketui je. Tak bawa beg pun tak ada buku pun. Lain kali nak main mengaji bawa pen, bawa kertas macam tu baru mengaji. Faham maksud? Balik amal lah ni, main pula jumpa aku. Tapi bila tak ada jumpa balik tu ralat dia biru. Tak ada jumpa balik lah. Maksudnya kali kedua tak ada pergi. Sebab hari tu pun memang tak boleh nak pergi ziarah sebab Pak Su tak berapa sihat. Pak Su ni umur 100 lebih dah. Dekat 100 ke 100 lebih dia. Dan dia cakap satu. Tapi falsafah dia sangat tinggi. Antara yang saya ingat ibu Allahu Akbar. Dia kata pokok ni kalau nak berbuah, tanah kena elok. Tanah kena elok. Jadi saya dah fikir, nak suruh tukar tanah apa-apa. Sebab tak faham ibu-ibu. Nak tanya tu dia takkan jawab semua. Hang balik fikir. Tanah ni aku ke? Laki aku ke? Tanah ni lagu mana? Kena baca ke? Tak faham. Lepas tu bila nak tanya, hang dengar aku nak cakap. Hang dengar aku nak cakap. Tanah ni kena elok betul. Betul maksud. Tanah elok baru pokok ni. Betul. Tapi pokok ni siapa? Tanah ni siapa? Tu antara yang saya ingat. Balik duk rusin seorang-seorang bang, dia nak suruh tukar tanah tu. Maksudnya apa bang? Tukar bini ke apa? Saya sebut sebab saya tak faham. Saya pula jenis ibu kena straightforward. Lambat sikit balawa-balawa ni. Bila kata hang balik buat dulu apa yang aku ajak ni, nanti mai jumpa pula. Tapi tak ada rezeki jumpa kali kedua ibu. Tak apalah, moga-moga adalah kebaikan untuk Pak Su. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik ibu, jom kita masuk sikit lagi boleh tak? Saya nak jamuan kan?
Kita masuk mentaati suami ibu. Baik, ni hari tu yang bila saya tanya, okey ibu dalam 4 ni yang mana yang paling susah? Semua bersepakat menjawab yang nombor 4 kan ibu kan. Solat taklah mencabar sangat. Menjaga maruah taklah mencabar sangat. Berpuasa taklah mencabar sangat. Mencabar tapi tak semencabar mentaati suami. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum seorang wanita berkahwin, dia perlu mentaati ayahnya sebagai ketua dalam rumah. Setelah berkahwin, maka suami adalah pemimpin bagi seorang isteri. Justru ketaatan itu perlu diserahkan kepada suami kerana suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga yang dipertanggungjawabkan atas segala yang berlaku pada isteri dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin atau setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang di bawah pimpinan kamu. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang pemerintah adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Dah alang-alang sebut pemimpin ibu, kita dah mendekati tarikh pilihan raya. Tidak berkempen, tapi saya berkempen untuk memperbanyakkan doa. Doa supaya Allah Ta'ala lorong kepada kita siapa yang patut kita angkat sebagai pemimpin. Yang ni jangan buat main-main ibu. Ni Allah Ta'ala soal. Jangan bermudah-mudahan, alah aku tak balik mengundi, aku seorang je tak jadi pokok. Kan? Aku seorang je tak balik, tak terkesan kot. Ya? Mungkin tak terkesan pada fikiran kita untuk memberi undi kepada siapa yang sepatutnya diundi itulah. Tetapi ia memberi kesan kepada kantong ibadah kita. Itu tanggungjawab kita. Sebagai contohlah, aku tak pergi semayang. Tak pokok, tak ada kaitan kot dengan orang. Memang tak ada kaitan dengan orang. Tapi semayang tu siapa punya tanggungjawab? Solat tu fardu di atas diri sendiri. Dia tak ada kaitan dengan orang lain. Aku tak pergi semayang pun orang tak tahu, betul? Aku tak pergi semayang pun orang lain tak terkesan, betul? Tapi kantong ibadah sendiri. So, sama juga dengan kepemimpinan. Itu antara perumpamaan lah. Doa yang kita kena baca ibu-ibu antaranya. Tapi yang ni bukan doa untuk mengundi tau ibu-ibu. Saya share dekat satu surah, Ustazah, ni doa nak mengundi ke? Tak. Bersesuaian dengan situasi dah. Yang ni ibu-ibu doa yang kita kena lazimi khususnya di akhir zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Apa maksud dia? Allahumma, wahai Tuhan kami, arinal haqqa haqqan, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kepada kami untuk ikut yang benar. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikanlah kepada kami, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya, meninggalkannya. Maksudnya apa? Ya Allah, tunjuk yang mana betul itu betul supaya kami boleh ikut. Ya Allah, tunjukkan yang mana salah itu salah, yang mana salah itu salah supaya kami boleh tinggal. Apa ujian kita hari ini ibu? Salah satu ujian kita di akhir zaman adalah yang betul kadang-kadang kita nampak salah, terbalik. Yang salah kita nampak macam betul. Lately ibu-ibu, antara apa yang diangkat oleh golongan liberal adalah LGBTQ. Betul kan? LGBTQ. Saya baru ni tengok satu video ibu-ibu. Lelaki Melayu. Dan saya mengagaknya Muslim lah. Tapi yang penting betul lelaki Melayu. Dia kata apa? Kami bukan buat jahat. Kami LGBT ni bukan buat jahat. Tapi kami ni ditindas. LGBT ni ditindas, dia kata. Kami bukan buat jahat. Kami nak orang raikan je lah kami punya needs, keperluan kami. Sebab apa? Sebab dia nampak yang itu betul, sedangkan yang itu salah.
Salah ibu. Itu tak ada khilaf. Yang tu memang tak boleh, haram. Hubungan sejenis memang ternyata haram. Dia tak ada pandangan pertama, kedua, ketiga dibolehkan, tak ada. Pandangan Pak Madhab tak ada kata pandangan tu memang haram. Totally. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Tapi apa yang berlaku ujian hari ni, yang salah tu mereka nampak betul. Lalu mereka merasakan mereka ditindas, mereka dizalimi. Dia kata apa? Yang paling teruk tu ibu mungkin tak nampak video ni sebab video ni dekat IG. Mungkin kita penduduk Facebook kan. Kita semua penduduk Facebook kan. So kalau IG tu tak semua orang jadi penduduk IG. Saya tengok dekat IG video ni. Lepas tu dia kata, seluruh dunia ni ada LGBT. Hujah dia tu betul ke tak? Hujah dia yang pertama tu betul lah, dia kata seluruh dunia ada LGBT. Tapi adakah bila seluruh dunia ada LGBT ia maksudkan perkara tu betul? Dah lah tu dia kata macam ni pula hujung tu. Saya duk lipat baju masa dengar video tu ibu. Darah naik menyerap. Geram sungguh. Dah lah dia kata kami ditindas, kami ni dizalimi. Kami bukan buat jahat pun. Kami macam iyalah hak ni je lah yang kami, keperluan kami. At last dia kata apa? Zaman Nabi dulu pun ada LGBT ni. Maksudnya dia nak mengatakan sebab zaman Nabi dulu pun ada, benda tu normal lah. Sampai bila-bila akan ada. Ini masalah bila orang baca sirah sekerat jalan. Ini masalah bila orang belajar Quran terjemah sendiri. Bacalah bagi habis. Betul zaman Nabi ada, zaman Nabi Lut ada. Tapi kesudahan golongan yang buat macam tu, apa dia? Mereka masuk syurga ke sebaliknya? Allah Ta'ala kan hantar kepada mereka puting beliung. Dia tak baca sampai situ. Dia baca sampai chorus je. Zaman Nabi ada. Betul tak hujah dia? Betul, zaman Nabi ada. Tapi mereka yang ada yang buat tu akhirnya jadi apa? Dimatikan, disiksa dengan azab di dunia dan juga di akhirat. Dia tak baca sampai situ ibu. Ini perkara-perkara yang menjadi ujian kita pada akhir zaman. Sebab tu bacalah doa, ya Allah, tunjukkan aku yang benar itu benar supaya aku boleh follow. Tunjukkan aku yang salah ini salah supaya aku boleh tinggal. Saya share doa tu, ada seorang ibu tu ni nak doa mundi ibu, bolehlah jalan sekali. Tapi sebenarnya bukan mundi je, bacalah all the time. Sebab tanggungjawab mengangkat pemimpin ni satu benda yang besar ibu. Tak ada yang sempurna. Saya sebut tak ada yang sempurna, tapi tengoklah dengan mata kepala kita, dengan istikharah kita, doalah kepada Allah, tunjukkan yang mana yang boleh diangkat, yang lesser evil, yang kurang evil apa dia kok? Kejahatan kok. Kemudaratan lah kot no. Lebih kurang lah kan. Saya balik Pokok Senang minggu depan ni ibu, hari Rabu. Nak mengundi hari Sabtu, tapi balik Rabu lagi. Semangat. Sebab apa? Sebab suami saya mengundi di Bangi, saya balik mengundi di Pokok Senang. InsyaAllah. Baik, sambung ibu. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan juga seorang lelaki pemimpin kepada anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan dia juga dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinannya. Tadi al-imam pemimpin, pemerintah. Ar-rajulu lelaki. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan juga seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan khadam adalah pemimpin kepada harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan terhadap yang berada di bawah amanahnya. Maksudnya setiap orang adalah pemimpin kepada perkara yang dia tanggungjawab, ada tanggungjawab kepada dia dan dia akan dipersoalkan. Baik, ketaatan wanita kepada suami merupakan satu kesinambungan daripada tanggungjawab suami dalam memimpin, mendidik dan menafkahi keluarga. Tanpa ketaatan seorang isteri, maka tugas memimpin yang perlu dilakukan oleh suami akan menjadi semakin rumit. Maksudnya apa ibu? Suami sebagai ketua, kita sebagai penolong. Kalau kita sama naik dengan ketua, kita yang ketua, kan dah tak sehala bahtera tu. So sebab itu ada fungsi mentaati. Ketua bagi arahan, penolong ketua kelas patuh ataupun tunduk ataupun taat.
Kalau dua-dua nak memimpin, maka akan berlaku pertembungan. Itu maksudnya. Maka lantaran itu Rasulullah SAW meletakkan satu tahap ketaatan yang sangat tinggi bagi seorang isteri kepada suaminya. Dalam satu hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin," jika aku hendak menyuruh seorang supaya sujud kepada seorang manusia, la amartun nisaa an yasjudna li azwajihinna. Tentulah aku perintahkan seorang isteri supaya sujud kepada suaminya. Lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haqqi, di mana Allah menjadikan buat lelaki hak-hak tertentu ke atas isteri-isteri mereka. Antara hak suami adalah dihormati dan ditaati perempuan. Dan antara hak seorang isteri adalah dikasihi dan dinafkahi. Jadi tanggungjawab suami apa dia? Tanggungjawab suami menafkahi kerana hak isteri dinafkahi. Jelas? Baik. Tanggungjawab isteri mentaati kerana salah satu hak suami adalah ditaati. Itu hak dia. Dihormati. Okey? Tapi susah tak ibu-ibu? Susah. Saya tak kata kat ibu-ibu je. Saya sendiri pun, kita semua manusia. Okey? Kalaupun kita ustaz ke ustazah, ada ujian-ujian tu. Jadi, tinggalkan ketua kelas kita ke, ketua jabatan kita ke, kita pensyarah ke, tinggal luar, masuk pintu rumah, tinggal semua tu kat luar. Masuk, hang ada ketua lebih besar lagi di dalam rumah. Bukan bila hang jadi pensyarah kat kuis, hang balik rumah pun hang nak pensyarah kat lelaki hang. Tak boleh. Kan? Itu satu benda yang kadang-kadang kita tersasar lah ibu-ibu. Kita bawa tugas kita yang hebat kat luar tu nak bawa balik penceramah di luar, balik rumah pun nak ceramah kat lelaki. So kena rendahkan keegoan kita tu, yang tu. Ketaatan kepada suami ini perlu berlaku dalam setiap urusan kehidupan selagi mana dia tidak menyuruh berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya taat ibu-ibu selagi mana tidak melanggar syarak. Yang ni sama je ibu-ibu. Selagi mana tidak melanggar syarak dan tidak membawa kemudaratan, tidak membawa kesakitan dan kerugian. Sebab yang ni sama, kepada mak bapak pun sama, kepada suami pun sama. Maksudnya secara asasnya ketaatan tu. Janganlah sampai kita dipukul ataupun didera dalam rumah tangga masih lagi nak taat. Yang tu saya kena educate benda ni ibu, sebab benda ni berlaku. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Bukan dia nak suruh pukul balik. Jangan pukul balik. Tapi bawa kepada orang yang kita katakan ada authority untuk selesaikan. Tolong bangkit para wanita sekalian, walaupun di sini insya-Allah dalam keadaan yang baik-baik ibu-ibu. Sebab saya pernah jumpa kes-kes macam ni. Okey, sebab apa? Sebab saya tak boleh buka aib suami saya dekat majlis agama pun tak boleh cerita. Dekat pejabat kaunseling pun tak boleh cerita sebab aib suaminya. Itu yang kita tak faham tu. Kita tak faham. Ada ketika ia boleh diceritakan dalam hal-hal yang begitu. Kita dah belajar kan dulu kan? Kalau nak buat aduan dekat pejabat kaunseling sebagai misal, dekat kaunselor, kalau tak cerita, tak tahulah apa masalah dia. Betul kan ibu-ibu? Tapi kadang-kadang hal-hal seperti ini masih ada. Dan sebagai contoh, baru ni saya baca ibu-ibu, dia kata saya nak kahwin, mak bapak saya suruh buat personal loan 40,000 untuk kahwin. Ada dekat Facebook. Dia tanya dekat satu influencer ni share. So yang komennya Ustaz Fawaz Fadil. Kalau ibu-ibu duk tengok TV9 apa semua tu kan, Ustaz Fawaz Fadil ni antara ahli majlis fatwa Pahang kalau tak salah saya. So dia jawab balik, dalam hal tersebut anak-anak tidak perlu mentaati mak bapak dia sebab membawa kepada kemudaratan. Tapi dia faham apa? Kena taat. Jadi dia dah pinjam 40,000. Bila dah pinjam 40,000 ibu-ibu untuk buat majlis kahwin, yang ni cerita betul tau dekat Facebook. Saya percaya sebab influencer ni dia deal sendiri dengan orang yang tanya soalan ni. Bukan influencer dah tak sedap sebut. Ni apa dia, Fitri Yahya. Fitri Yahya kan nama dia ibu. Kan so dia suka dapat soalan-soalan begitu dan dia akan share. So betul orang yang tanya dia tu. So, dia kata 40,000 kalau tak salah saya buat loan. Mak bapak dia pergi bagi syarat tu dekat bakal menantu.
So dia tak tahu. So bakal menantu dah nak kahwin juga, buat personal loan 40,000 sebab mak mertua suruh buat. Sebab nak buat majlis grand. Kalau tak grand nanti tak orang cakap. Itulah punca-punca dia. So dia kata apa? Bila saya dapat tahu lah ni saya bermati-matian kerja untuk cari duit, suami saya bermati-matian balik kerja office malam buat rider. Esok dia kerja office malam buat rider. Jadi honeymoon pun tak ada. Sebab nak honeymoon macam mana? Nak kena cari duit untuk bayar balik personal loan tu ibu. So dekat situ Ustaz Fawaz Fadil share, dalam hal ini ibu bapa ibu bapa tidak wajib ditaati kerana arahan ataupun suruhan yang disuruh buat itu membawa kepada kemudaratan dan juga kerugian berbentuk kezaliman kepada anak. Jadi tak wajib taat. So ada daerah dia ibu, bukan main mak bapak taat. Suruh buat personal 40,000. Hal ini ibu, ini yang kita nak besar anak-anak kita supaya faham, dan kita sebagai mak bapak pun kena faham insya-Allah. Baik, itu asas dia ibu. Maka saya tutup hari ni ibu. Kita dah sampai dah muka surat 231 sampai 232. Minta maaf saya dah 5 minit. 233 ibu, yang ni yang saya tak baca, saya harap ibu boleh balik baca juga insya-Allah. So kita pergi sikit ibu muka surat pertama. Muka surat 3, sorry. Saya go through satu laju-laju, okey. Bab 1 kita belajar tentang wanita pencinta ilmu. Ada kesaan kepada kita untuk belajar, menuntut ilmu. Okey? Dan kat sini ada banyak-banyak perkara, antaranya tips menanam cinta pada ilmu. So yang ni kita boleh balik revise baliklah. Yang kedua, wanita hiasan dunia yang terindah. Okey, cerita tentang wanita adalah sebaik-baik perhiasan dunia, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Kita belajar dalam bab 2. Bab 3, dosa yang biasa bagi wanita. Yang biasa ibu. Apa dosa yang biasa, yang dianggap biasa tu bagi wanita tu? Cuba tengok muka surat 55. Apa dia kita belajar hari tu? Hadis dia apa dia ibu? Dosa rutin ataupun dosa yang biasa, dia mengungkit pemberian suami, tidak bersyukur dan sebagainya, kan? Tidak ibu kita mengaji tu. Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira, iaitu dia wanita yang banyak menjadi penghuni neraka. Nabi bagi tips depan tu ibu, banyakkanlah sedekah dan perbanyakkan istighfar. Kerana apa? Kerana kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian daripada suami. Wal'iyadzubillah, ya. Jangan compare lah apa suami orang bagi dengan apa suami kita bagi ibu, kan? Syukur insya-Allah. Baik, bab 4 ibu kita belajar auratku marwahku, tentang aurat dan marwah. Yang ni kita akan detail dalam surah An-Nur nanti insya-Allah. Bab 5 kita belajar tentang menghias diri dengan wangian. Maka macam saya sebut tadi, bersederhana ibu. Ya, paling senang kita nak buat, cukup dah dengan pakai deodoran. Biasanya deodoran tak berbau, kan? Jadi cukup dah dengan pakai deodoran. Kalau ada sebahagian, maaf saya sebut, mungkin bau dia sangat tinggi, mungkin celeklah sikit, kan? Sikit-sikit, sekadar yang kita yakini tidak berbau kepada orang lain lah. Bab 6 menghargai pemberian. Bab 7 mengubat duka dengan sabar. Yang ni ibu kalau ingat apa dia? Nabi lalu satu kubur, betul kan? Ada seorang wanita menangis teresak-esak. Nabi sebut ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Apa yang wanita ni balas balik? Bila duduk jauh, hang tak rasa apa yang aku rasa. Benda tu selalu kita buat dan ibu, kan? Jadi bila ada orang pesan untuk sabar, kita kena appreciate. Sebab ada orang pesan untuk sabar. Bab 8 bahaya mengumpat. Ada rezeki kita tengok daripada surah Al-Humazah. Bab 9 Allah menyukai kata-kata yang baik. Yang ni bila ibu? Yang ni hadis apa yang kalau ibu ingat? Ada orang main Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum dekat Nabi, kan? Celaka ke atas kamu wahai Muhammad. Ya, Nabi jawab apa? Waalaikum. Dan ke atas kamu juga. Aisyah jawab apa ibu? Aisyah buat ekstra. Bukan setakat didoakan Assam, dan juga didoakan apa lagi? Tengok yang tu dekat muka surat 195 lah sebelum kita habis bab 10, kan? Nabi
Aisyah jawab apa dia? Wa'alaikumussalam wad-dam. Dan ke atas kamu juga kematian, kecelakaan dan kehinaan. Maksudnya Aisyah jawab ekstra. So Nabi pesan jangan cakap macam tu. Aku kan dah balas tadi wa'alaikum dan ke atas kamu juga. So bukan kita mencerca Aisyah, kita pun tak boleh mencerca Aisyah, tapi kita faham Aisyah bersikap defensif kepada Nabi. Dan bab 10 kita belajar tentang 4 tips yang Nabi bagi tahu kepada kita tentang bagaimana kunci syurga itu kita yang punya. Kita boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga yang kita nak masuk. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Moga-moga ibu-ibu 10 topik yang kita dah lalui sepanjang lebih kurang daripada 2018, 4-5 tahun lah kita katakan, secara asasnya tolak yang PKP dan sebagainya. Moga-moga kita bukan sekadar membaca, memahami, tetapi kita beramal. Moga-moga rahsia-rahsia ini menjadi penyebab kepada kita memiliki kunci syurga dan boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga yang kita nak masuk. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan ibu-ibu? Dah nampak teh tarik kalmak kan? Alright. Baik, ada rezeki insya-Allah kita akan sambung dalam kelas-kelas yang akan datang. Kita akan mula pengembaraan kita dalam surah An-Nur insya-Allah. Barakallahu fikum jami'an. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.